Perhatikan betul-betul video ini. Anda melihat sebuah drone Rusia sedang terbang dan kemudian secara tiba-tiba ia jatuh. Tiada letupan, tiada bunyi, tiada sebarang petanda tentang apa yang berlaku. Apabila video ini tersebar pada bulan Mac 2026, tiada siapa yang dapat menjelaskan apa yang telah menjatuhkan drone ini. Tiada peluru berpandu, tiada drone lain, memang langsung tiada apa-apa yang kelihatan. Dan disitulah perkara ini menjadi menarik, kerana apa yang menyebabkan drone ini jatuh bukan dari masa kini. Ia datang dari masa depan. Dan Ukraine baru sahaja membuktikan bahawa masa depan itu sudah pun tiba. Dalam video ini saya akan tunjukkan kepada Anda apa itu senjata ini dan kenapa Rusia mempunyai banyak sebab untuk risau tentangnya. Dan yang paling penting, saya akan tunjukkan kepada Anda kenapa ia menyelesaikan salah satu masalah terbesar dalam peperangan moden. Pada 10 Februari 2026, wartawan Simon Schuster dari majalah Amerika The Atlantic telah dibawa ke sebuah kawasan lapang di pedalaman Ukraine. Cuacanya sejuk, langit berwarna kelabu, sebuah truk pickup berhenti di tengah-tengah kawasan terpencil dan di atasnya terdapat satu peranti yang menurut kata-katanya sendiri kelihatan seperti teleskop amatur dengan dua kamera terpasang di sisinya. Sebuah drone telah dilancarkan. Ia naik ke atas, terbang sehingga beberapa ratus meter jauhnya. Dan kemudian, pengendali itu memberikan arahan untuk menembak. Tiada bunyi, tiada pancaran cahaya, tiada letupan, langsung tiada apa-apa yang kelihatan berlaku. Dan drone itu tiba-tiba mula terbakar di udara, seolah-olah telah disambar kilat yang tidak kelihatan, lalu jatuh ke tanah dalam keadaan terbakar. Apa yang Anda baru saja lihat itu ialah satu sistem yang dipanggil Sunray sedang beraksi dan keseluruhan sistem itu boleh dimuatkan dalam boot kereta biasa. Ia boleh dipasang pada mana-mana kenderaan dalam beberapa minit sahaja. Kamera di bahagian sisi mengenal pasti dan mengekori sasaran secara automatik. Pengendali mengesahkan dan melepaskan tembakan. Dalam beberapa saat, drone itu dijatuhkan. Dan yang paling mengagumkan ialah cara ia berfungsi. Lihat, laser itu menumpukan haba yang sangat tinggi pada satu titik kecil di drone itu. Haba itu memusnahkan bahagian dalaman atau membakar struktur peranti tersebut. Ia hilang kawalan dan terhempas. Tiada serpihan berterbangan di udara. Tiada risiko letupan di atas tanah dan tiada sebarang jejak yang menunjukkan dari mana tembakan itu datang. Dan sekarang inilah butiran yang menjadikan Sunray berbeza daripada apa-apa sahaja yang wujud di medan perang hari ini. Rusia mula semakin kerap menggunakan sejenis drone tertentu yang hampir mustahil untuk dijatuhkan dengan mana-mana sistem yang ada. Drone yang dipanggil drone gentian optik. Drone ini tidak menggunakan isyarat radio, tidak menggunakan GPS, ia dikawal melalui kabel fizikal yang sangat nipis yang menghubungkan pengendali dengan drone. Tiada isyarat untuk diganggu kerana memang tiada isyarat langsung. Apa-apa peralatan yang cuba mengganggu transmisi adalah langsung tidak berguna terhadap drone ini. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah secara fizikal. Potong kabel itu, dan disitulah Sunray memainkan peranan. Video pertempuran yang diterbitkan pada bulan Mac 2026 menunjukkan perkara itu dengan jelas. Senjata itu digunakan untuk membakar dan memotong kabel gentian optik yang menghubungkan drone Rusia kepada pengendalinya. Tanpa kabel itu, drone itu terus hilang kawalan. Dan ia jatuh. Tanpa letupan, tanpa bunyi. Juru terbang Rusia itu di suatu tempat di seberang sana tiba-tiba tidak lagi mempunyai kawalan ke atas apa-apa. Dan mungkin dia pun tidak faham apa yang telah berlaku. Fikirkan tentang ini sejenak dari sudut pandang Rusia. Drone Anda tiba-tiba berhenti memberi respons. Tiada letupan, tiada tanda-tanda serangan. Tiada cara untuk mengetahui dari mana ia datang. Dan tiada cara untuk mempertahankan diri. Bagi mereka yang mengendalikan drone-drone ini di pihak satu lagi, ia seperti berlawan dengan sesuatu yang tidak kelihatan. Dan itulah yang membuatkan Sunray menakutkan. Bukan sahaja apa yang dia lakukan, tetapi juga apa yang dia wakili. Satu ancaman yang Rusia masih belum ada jawaban terhadapnya. Nama di sebalik Sunray ialah Pavlo Yelizarov. Dan kisah lelaki ini menceritakan segalanya tentang bagaimana Ukraine berjaya melakukan dalam masa 2 tahun apa yang negara lain tidak mampu lakukan dalam beberapa dekad. Yelizarov bukanlah seorang tentera, dia seorang ahli perniagaan. Dia adalah penerbit televisyen. Salah satu rancangan politik paling popular di negara ini dihasilkan di studionya. Pada Februari 2022, apabila Rusia menceroboh, dia pergi ke pusat pengambilan tentera, mengambil senapang dan bermula dari bawah.
Dengan wang sendiri, dia mula membentuk dan melengkapkan kumpulan tempurnya. Dia mengubah bekas studio televisyen menjadi sebuah kilang drone perang serba seadanya. Dia meyakinkan rakan-rakan untuk turut serta. Kerja mereka begitu serius sehingga kerajaan Amerika Syarikat menyedarinya dan mula menghantar peralatan serta sokongan. Kumpulan itu berkembang melebihi sebarang jangkaan. Pasukan yang dibentuk olehnya bertanggungjawab untuk memusnahkan, menurut sumber Ukraine, lebih daripada 12 bilion dolar peralatan ketenteraan Rusia. 1 daripada setiap 5 kereta kebal Rusia yang dimusnahkan dalam perang adalah hasil tindakan kumpulannya. Namun dalam satu malam sahaja, drone Rusia telah membakar kilang utamanya. Segala yang telah dibina, hampir 35 juta dolar dalam bentuk peralatan, telah menjadi abu. Jadi, dia mula semula. Pada Januari 2026, Presiden Zelensky melantiknya sebagai timbalan Komander Tentera Udara Ukraine dengan satu misi khusus, membina perisai menentang drone yang meliputi seluruh negara. Daniel Lizarov pada mulanya menolak. Dia menganggap tempoh itu mustahil dipenuhi. Menteri Pertahanan meyakinkannya dengan satu ayat yang terus terang. Anda boleh duduk di bangku penonton sambil menonton perlawanan dan mengkritik pemain di padang, atau Anda boleh masuk ke padang dan tunjukkan apa yang Anda mampu lakukan. Dia pun masuk. Dan Yelizarov yang sama itu, apabila ditanya mengapa Ukraine berjaya melakukan dalam 2 tahun apa yang negara-negara jauh lebih kaya tidak dapat lakukan dalam beberapa dekad, berkata, banyak syarikat Amerika digerakkan oleh wang. Bagi mereka, ia adalah satu pekerjaan. Kita ada satu lagi komponen yang terlibat. Keperluan untuk terus hidup. Fikirkan betul-betul tentang ayat ini. Kerana di sebalik ayat itu bukan sekadar isu ketenteraan sahaja. Ada bandar-bandar Ukraine yang telah melalui musim sejuk tanpa elektrik sepanjang masa. Tanpa pemanasan. Dengan infrastruktur tenaga dimusnahkan oleh drone. Ada orang awam yang terjaga pada waktu subuh kerana siren amaran. Ada orang yang sudah bertahun-tahun hidup dengan kesedaran bahawa drone murah boleh muncul pada bila-bila masa. Sunray bukan sekadar tindak balas teknologi. Ia adalah jawapan sebuah negara yang perlu melindungi rakyatnya dengan apa yang ada dan tidak mempunyai masa untuk menunggu. Dan apabila anda meletakkan konteks ini di sebelah angka-angka, apa yang dilakukan oleh Ukraine menjadi lebih sukar untuk dipercayai. Lihat sebagai contoh sistem laser utama tentera laut Amerika. Ia telah dibangunkan oleh syarikat Lockheed Martin dengan pelaburan yang secara keseluruhan sepanjang beberapa tahun melebihi 350 juta dolar. Hasilnya ialah satu sistem tunggal yang dipasang pada sebuah kapal perang sahaja. Dan pada bulan Mac 2026, Tentera Darat Amerika Syarikat mengumumkan bahawa mereka menamatkan program laser mereka yang paling maju. Ia terlalu mahal dan terlalu kompleks. Dragonfire, satu lagi sistem laser tetapi dari United Kingdom, telah menerima lebih daripada 416 juta pound dalam pelaburan selama bertahun-tahun. Ia adalah satu sistem yang mengagumkan. Setiap tembakan berharga bersamaan dengan membiarkan pemanas rumah dihidupkan selama 1 jam, kira-kira 10 pound. Tetapi ia hanya akan benar-benar sampai ke kapal-kapal tentera laut British pada tahun 2027. Sunray dari Ukraine menelan belanja beberapa juta dolar untuk dibangunkan. Ia muat di dalam boot kereta. Dan ia sudah wujud, sudah pun dipertontonkan. Ia sudah digunakan dalam pertempuran sebenar. Dan di sini ada satu butiran yang akan mengubah sepenuhnya cara Anda melihat cerita ini. Dan ini adalah sesuatu yang hampir tiada siapa yang nyatakan dengan jelas. Lihat. Keadaan menjadi begitu kritikal bagi Rusia sehingga mereka, menurut laporan yang belum disahkan secara rasmi, terpaksa bergantung kepada teknologi laser dari China. Untuk sekurang-kurangnya cuba menyaingi apa yang sedang dibangunkan oleh Ukraine sendirian dengan jurutera mereka sendiri, dengan sumber mereka sendiri. Ini banyak menceritakan siapa yang sedang mendahului dalam perlumbaan ini. Dan bukan hanya dalam persaingan secara langsung ini, seluruh dunia kini secara senyap sedang memperkuatkan semula persenjataan mereka dengan teknologi seperti ini. Israel adalah contoh yang paling nyata. Selepas menggunakan versi awal sistem laser mereka dalam pertempuran menentang drone Hezbollah, sudah pada bulan Oktober 2024, negara itu telah mengoperasikan Iron Beam, sistem lengkap mereka berkuasa 100.000 watt secara rasmi pada Desember 2025.
שם לא התפוצץ, ההוא לא התפוצץ שם. בוא. יש שם אחד... שומעים את האזעקות של הקריות? יואו! אבא שם שצילם. אבא שם שצילם. United Kingdom telah menandatangani kontrak bernilai 316 juta pound untuk memasang Dragonfire di kapal perang mereka. Australia sudah menjual sistem laser mereka kepada Belanda dan Korea Selatan. Perlombaan, jelas sekali, sudah pun bermula. Dan dalam perlumbaan ini, Ukraine sedang membangunkan teknologi mereka sendiri dari awal, sementara yang lain masih bergantung kepada pembelian dari luar. Tetapi apa yang benar-benar diinginkan oleh Ukraine adalah jauh lebih daripada sekadar memenangi perlumbaan ini. Zelensky mempunyai satu tarikh akhir. Beliau mahu satu perisai lengkap berfungsi sepenuhnya menjelang musim panas 2026. Plan ini mudah secara logiknya. Laser untuk menembak jatuh ancaman yang paling dekat dan murah. Drone pemintas untuk ancaman peringkat pertengahan. Dan peluru berpandu barat seperti Patriot hanya digunakan untuk serangan yang paling sukar dan berbahaya, yang mana tiada apa-apa lagi yang boleh menghentikannya. Setiap jenis ancaman dihadapi dengan alat yang betul. Tiada sumber yang mahal digunakan untuk sesuatu yang boleh diselesaikan oleh laser dengan kos yang hampir tiada. Tempohnya sangat ketat. Tetapi Ukraine telah beberapa kali menunjukkan bahawa mereka boleh melakukan dalam beberapa bulan apa yang negara lain ambil masa bertahun-tahun untuk lakukan. Dan ada satu lagi bahagian dalam cerita ini yang jarang dibincangkan oleh orang ramai. Pada Februari 2026, buat pertama kalinya sejak permulaan pencerobohan Rusia, Ukraine mula menjual senjata kepada negara lain. Negara itu yang selama bertahun-tahun menerima persenjataan dari seluruh dunia, kini sedang menjadi pembekal. Pada Mei 2026, Zelensky sendiri pergi ke Timur Tengah dan menandatangani perjanjian kerjasama pertahanan dengan Arab Saudi dan Qatar dengan perbincangan sedang berlangsung dengan Emiria Arab Bersatu. Menurut sumber Ukraine, pelbagai negara telah meminta bantuan untuk menangani drone buatan Iran. Seperti yang Anda boleh lihat, medan perang Ukraine telah berubah menjadi makmal terbesar di dunia dalam pertahanan terhadap drone. Dan sekarang Ukraine mula mengekspor apa yang telah mereka pelajari di makmal itu. Untuk Anda mendapat gambaran, Sandre sudah boleh mengenal pasti dan mengekori sasaran secara otomatik dengan bantuan kecerdasan buatan. Langkah seterusnya yang sedang dibangunkan ialah senjata itu membuat keputusan sendiri bila hendak melepaskan tembakan, tanpa memerlukan seorang pengendali manusia untuk mengesahkan setiap tembakan. Apabila itu berlaku, kelajuan tindak balas akan menjadi sesuatu yang sukar untuk dibayangkan pada hari ini. Ingat matematik yang kami sebutkan pada awal tadi? Menyerang dengan kos rendah, bertahan dengan kos tinggi. Logik ini telah menguasai perang ini sejak drone pertama digunakan. Dengan Sandre, buat pertama kalinya, persamaan ini sedang diterbalikkan. Dan khususnya pada jenis drone yang Rusia yakin mustahil untuk dihentikan. Sejujurnya, Rusia masih belum mempunyai jawaban yang baik untuk perkara ini. Dan selagi belum ada, Ukraine mempunyai kelebihan sebenar, nyata yang sudah berfungsi di medan perang. Ini adalah kali pertama senjata yang menembak cahaya dibangunkan semasa waktu perang dengan sangat sedikit wang oleh satu pasukan yang nama ahlinya dirahsiakan benar-benar berfungsi dalam pertempuran sebenar. Pada tahun 80-an, Presiden Amerika Ronald Reagan pernah bermimpi tentang perkara ini. Satu pertahanan yang menggunakan laser dan membelanjakan berbilion dolar tanpa berjaya. Kuasa-kuasa besar ketenteraan telah menghabiskan beberapa dekad untuk cuba membina sesuatu yang serupa. Dan Ukraine lah yang di sebuah padang kosong pada musim sejuk tahun 2026 di atas sebuah truk pickup menunjukkan bahawa ia berfungsi. Bukan kerana mereka mempunyai lebih banyak wang, bukan kerana mereka mempunyai lebih banyak masa, tetapi kerana mereka memang tidak mempunyai pilihan lain. Dan sekarang saya ingin tanya awak satu perkara. Adakah awak setuju bahawa Ukraine berada di hadapan Rusia dalam perang drone? Tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen. Jika video ini memberi manfaat kepada Anda, kongsikan dengan seseorang yang mengikuti konflik ini. Dan jika Anda masih belum melanggan saluran ini, inilah masanya. Jumpa lagi pada video seterusnya.